Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Cikgu Bahizah di sini bertemu kita di dalam kelas Bahasa Melayu Tahap 2. Okey, pada hari ini cikgu akan mengajar mengenai penulisan bahagian A. Penulisan bahagian A ini terkandung di dalam kertas peperiksaan penulisan 012. Jadi kertas soalan ini disertakan dengan gambar tunggal atau gambar bersiri. Jadi murid perlu menjawab dalam tempoh 15 minit masa yang diperuntukkan. Okey, markah penuh yang diberi untuk bahagian ini ialah 10 markah. 10 markah ini mewakili 20%. Okey, jadi murid perlu membina ayat dengan gramatis yang mengandungi perluasan subjek dan predikat di dalam kertas ini. Okey, jadi apabila kamu mendapat kertas soalan kamu untuk bahagian A, kamu akan mendapat sama ada gambar tunggal ataupun gambar bersiri. Jadi contoh yang cikgu tunjukkan di sini ialah gambar tunggal. Gambar tunggal ni apa? Gambar tunggal ni satu gambar sahajalah. Okey. Jadi apabila kita dapat, kita kena baca soalan dia ataupun arahan dia dengan telitilah. Okey, gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong royong yang dijalankan di sebuah kelas. Sebuah kelas maksudnya di sekolah lah. Okey, tulis 5 ayat yang lengkap mengenai gambar di bawah. Jadi ayat kamu tu perlu 5 dan ayat perlulah lengkap. Jadi, apabila kamu dah baca arahan dengan teliti, okey, perkara pertama yang kamu kena buat ialah kamu perlu bulatkan terlebih dahulu aktiviti atau perbuatan yang terdapat di dalam gambar. Yang sini cikgu dah bulatkan siap-siap. Ada 6 aktiviti ataupun perbuatan yang terdapat di dalam gambar. Okey, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 ya. Okey. Setelah kita bulatkan aktiviti ataupun perbuatan yang terdapat di dalam gambar, perkara yang seterusnya ialah kita kena pasti kata kerja atau perbuatan yang terdapat di dalam gambar. Dah kita bulat tu, kita kena tengoklah kena pasti. Orang dalam bulatan ni tengah buat apa? Okey, orang sini tengah buat apa? Yang ini tengah buat apa? Dua orang ni tengah buat apa pula? Okey, orang yang ini tengah buat apa dan yang terakhir tengah buat apa. Kita kena pasti. Okey, setelah kita kena pasti, kita kena tulis. Okey, tulis di bulatan tersebut apa yang sedang mereka lakukan, perbuatan yang sedang mereka lakukan ataupun kata kerja yang sedang mereka lakukan. Okey, jadi di sini setiap bulatan cikgu sertakan 2 pilihan jawapan. Ini kerana setiap murid ini mempunyai pemikiran yang berbeza-beza. Jadi cikgu tulis di sini ialah antara aktiviti yang mungkin difikirkan oleh murid. Okey, untuk bulatan yang pertama, okey, mungkin ada murid yang pilih ataupun fikir memadam papan tulis. Ada murid yang fikir murid di dalam gambar ini sedang membersihkan papan tulis. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Gambar yang kedua, mungkin ada murid fikir dia sedang menampal notis baru ataupun ada murid yang fikir dia sedang menanggalkan notis yang lama. Maksudnya ditanggal notis lama dia nak untuk dia kosongkanlah supaya nanti dia boleh tampal notis yang baru. Ya, sebab ini adalah aktiviti gotong royong. Okey, bulatan yang ketiga mungkin ada murid yang fikir dia sedang meletakkan pasu bunga. Okey, ada murid fikir mungkin dia menghias meja guru. Kedua-dua aktiviti ini boleh diterima. Jadi ini adalah antara contoh jawapan murid. Okey, untuk bulatan yang seterusnya, 2 orang murid perempuan di sini. Okey, ada murid mungkin fikir mereka sedang menggantung lansir. Tetapi ada murid lain nampak ataupun fikir mungkin mereka sedang menurunkan lansir. Betul juga. Okey, seterusnya untuk aktiviti yang kelima. Okey, ada murid fikir murid lelaki ini sedang menyusun meja. Mungkin ada yang berfikir dia sedang meluruskan meja. Okey, dan yang terakhir, murid perempuan ini mungkin ada orang fikir dia sedang menyapu sampah. Dan ada orang berfikir dia membersihkan lantai. Dia tak terfikir perkataan menyapu tu. Dia fikir perkataan membersihkan lantai. Itu pun boleh diterima. Okey, jadi ini adalah antara contoh-contoh jawapan. Okey, setelah kita dah kena pasti
perbuatan ataupun kata kerja di dalam gambar, okey, kita akan buat jadual bina ayat. Okey, jadual bina ayat ini sebagai panduan kepada murid yang baru mengenali ataupun baru masuk tahun 4 lah, mereka baru belajar untuk membina ayat berdasarkan gambar. Jadi dekat sini cikgu dah tunjukkan contoh ataupun langkah pertama untuk kita membina ayat lebih tersusun, lebih berpandu, terarah dan berfokus. Okey, jadi jadual bina ayat cikgu ini terbahagi kepada 3. Okey, 3 ruangan. Ruangan yang pertama ialah subjek. Jadi, apa subjek ni? Subjek ni ialah orang ataupun pelaku yang terdapat di dalam gambar. Ya, orang ataupun pelaku yang terdapat di dalam gambar itu yang kita namakan sebagai subjek. Jadi subjek ni kita kena letak mula-mula lah dalam ayat tu. Okey, dekat sini ada 5 ayat, jadi ada 5 ruangan dekat sini. Okey, jadi apa yang kita kena isi di sini? Okey, kita kena beri nama kepada subjek atau pelaku tersebut. Contohnya kalau perempuan kita bagi nama Amira, kalau lelaki kita bagi nama Raju ataupun David. Okey, yang dalam kotak merah ni ialah apa yang perlu kita elakkan. Elakkan letak budak itu, budak perempuan itu, budak lelaki itu atau seorang murid pada subjek. Elakkan. Kita kena letakkan nama kepada subjek. Okey, kemudian di dalam ruangan yang kedua buat apa? Setelah kita letak nama dia Amira, Amira buat apa? Aktiviti tadilah yang menyapu, memadam papan tulis, menanggalkan notis lama, menggantung lansir. Itu ialah aktiviti. Aktiviti kita dah pilih. Okey, jadi letakkan aktiviti atau perbuatan yang telah kita pilih atau fikir yang bersesuaian. Bersesuaian dengan bulatan tadilah. Ya. Okey, seterusnya keterangan. Keterangan ni terletak di belakang sekali. Keterangan ni pentinglah. Okey, jadi apa keterangan yang kita nak letak? Okey, jadi keterangan tu boleh jadi terdiri daripada bersama siapa, okey, di mana dia melakukan aktiviti tersebut, untuk apa dia melakukan perbuatan tersebut, ataupun menggunakan apa dia buat perkara itu, ataupun bagaimana caranya dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi boleh macam-macam keterangan di sini. Okey, semuanya berpandukan kepada kata tanya. Okey, siapa, mana, apa, okey, bagaimana. Okey, seterusnya keterangan dekat sini ialah letakkan keterangan yang sesuai. Pilih 1 atau 2 sahaja keterangan berdasarkan aktiviti yang telah kita pilih. Ingat ya, 1 atau 2. Jangan pilih terlalu banyak. Kenapa? Okey, elakkan keterangan yang terlalu panjang. Keterangan yang terlalu panjang akan mengundang kesalahan bahasa ataupun tata bahasa. Jadi elakkan. Kalau kita nak membina ayat yang berlapis-lapis tu, kalau boleh elakkan. 1 ataupun 2 keterangan sahaja sudah memadai. Okey, elakkan juga pengulangan kesudahan ayat yang sama. Okey, sebagai contoh kamu dapat gambar tunggal berkelah di tepi pantai. Di tepi pantai. Daripada ayat yang pertama, Amira membina istana pasir di tepi pantai. Ayat yang kedua, Maria bermain layang-layang di tepi pantai. Abang Amin bermain bola tampar di tepi pantai. Ibu membentang tikar di tepi pantai. Jadi di tepi pantai itu pengulangan ayat yang sama. Kita kena elakkan. Kenapa? Ia bertujuan agar murid lebih kreatif, menghasilkan ayat yang bervariasi. Apa yang dimaksudkan dengan bervariasi? Bervariasi ni ayat yang lain antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi itu menunjukkan murid tersebut kreatif untuk menghasilkan ayat yang bervariasi. Barulah sedap untuk kita baca. Seterusnya, setelah kita membina jadual, jom kita bina ayat. Kita isi tempat kosong di dalam jadual tersebut. Okey, sebagai contoh di sini untuk bahagian subjek.
Okey, untuk bahagian subjek dekat sini, cikgu pilih nama yang mudah-mudah. Jangan ambil masa yang terlalu lama untuk memilih nama. Beria kita nak memikirkan nama artis-artis ataupun nama yang canggih-canggih. Ambil nama yang mudah-mudah sahaja. Okey, di sini cikgu ambil nama Ali. Okey, untuk gambar yang pertama ini, cikgu letak nama Ali kerana dia lelaki. Ali buat apa? Dia memadam papan tulis. Keterangan yang cikgu pilih di sini ialah supaya papan tulis itu bersih dan sedia digunakan oleh guru. Okey, seterusnya Raju. Okey, Raju menampal notis baru pada papan maklumat mengenai perkembangan semasa. Okey, Lorina. Lorina inilah okey, murid perempuan ni meletakkan pasu bunga di atas meja agar meja guru kelihatan ceria. Seterusnya, 2 orang murid dekat sini. 2 orang murid ni, mereka cikgu telah pilih dekat sini. Kita ada 2 pilihan jawapan tadi ya. Cikgu pilih menggantung lansir. Jadi, menggantung lansir yang baru sahaja dibasuh oleh mereka. Okey, akhir sekali di antara 2 orang ni, sebab kita ada 6, cikgu pilih murid lelaki ini. Leon Lai menyusun meja supaya lebih tersusun dan kemas. Okey, ingat ya. Walaupun murid mengenal pasti lebih daripada 5 ayat. Lebih daripada 5 ayat. Dalam gambar ni ada 6. Ada 6. Okey, murid wajib pilih 5 sahaja. Dia dapat gambar tu rupanya ada 7 perbuatan. Ada 8 aktiviti. Tak tahu mana satu yang pilih. Semua ayat dia tahu buat. Tetapi kamu harus tulis 5 ayat sahaja. Okey, ingat ya, 5 sahaja. Jangan kurang dan jangan lebih. Jadi, apabila kita dah melengkapkan jadual, ayat kamu perlu ditulis dalam buku seperti ini. Jangan tulis ayat jadual. Jangan hantar kepada guru jadual sahaja tanpa mengeluarkan ayat daripada jadual tersebut. Jadi, kita kena pindahkanlah ayat daripada jadual tu ke dalam buku tulis garis 1. Jadi, ayat tu cikgu dah pindahkan di sinilah. Okey, Ali memadam papan tulis supaya papan tulis itu bersih dan sedia digunakan oleh guru. Okey, nombor 2, Raju menampak notis baru pada papan maklumat mengenai perkembangan semasa. Nombor 3, Lorina meletakkan pasu bunga di atas meja guru agar meja guru kelihatan ceria. Nombor 4, Arisa dan Lily menggantung lansir yang baru sahaja dibasuh oleh mereka. Dan yang terakhir, Leon Lai menyusun meja supaya lebih tersusun dan kemas. Okey. Sekian sahaja kelas bahasa Melayu penulisan bahagian A. Semoga bermanfaat buat semua murid-murid tahap 2. Selamat tinggal. Jumpa lagi.